قل جيب له كرسي يجلس عليه. Syekh suruh duduk tu pun dalam kursi. Syekh Abdul Rauf lah. Syekh Abdul Rauf lah. هنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل. آمين. آمين. Yang kami hormati dari Universiti Syekh Abdul Hakim Muhammad Al-Shawsat, serta ما شاء الله تبارك الله. المروحة هذه فوقك. المروحة. نعم مروحة. التي كانت هناك كنت تبرد. نعم. تجلس تحتها. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan Syekh Al-Fadhil Abdul Hakim Muhammad Al-Shawsat. Saya baca sedikit dia punya data dia. Syekh mengucapkan ini makna al-Fatihah Syekh Salih Al-Fatihah Rahimahullah, dan kemudian dalam ilmu kebiasaan dalam bidang akademik di Universiti Al-Azhar Syarif, khususnya dalam ta'amuli dan terbiak dan tadabburi syahadah ilmiah al-aliyah. Sebab itu dia telah bertemu dengan Syekh dan ulama besar di Syam dan di negara lain yang memberi banyak ijazah dalam bidang ilmu syarah, ilmu aqli dan juga tasawuf. Jadi untuk tidak menyebabkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Tuan Ustaz. Jadi terima kasih untuk menggunakan polisi. بسم الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نعم. قول شيخ. بسم الله. نبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله، عبدك ورسولك، نبيك نبي الرحمة. وصل اللهم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وعلينا معهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم من فضلك علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا ولسانا ذاكرا. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menyempurnakan akan segala kebaikan. Selawat dan salam buat junjungan besar bagi Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabi yang rahmah, dan selawat dan salam juga di atas sekalian para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita bersama dengan para anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat ke atas kita, dengan keberkatan, dengan rahmat dan kemuliaan Allah dianugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikan hati yang khusyuk, diberikan lisan yang sentiasa dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أعمال المؤمنين وأوصاف المؤمنين والمقامات التي ينبغي لهم تحصيلها في هذه الحياة الدنيا ليكونوا من عباد الله المقربين عنده. ولهذا نجد في سورة الواقعة أن الله عز وجل جعل أهل الجنة على مقامين. قال الله سبحانه: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين وهم عامة المؤمنين.
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة أصحاب الشمال أهل النار والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فلما ذكر أصحاب اليمين وهم عامة المؤمنين وهم أهل الجنة ذكر فئة خاصة بكونهم السابقون، بكونهم السابقين، وأنهم من عباد الله المقربين، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada menyatakan di dalam Al-Quran tentang pekerjaan ataupun amalan orang-orang mukmin dan menyatakan tentang sifat-sifat orang mukmin dan maqam kedudukan yang perlu diusaha dan dicapai oleh orang mukmin. Sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Al-Waqiah tentang dua golongan. Yang pertama disebut sebagai ashabul yamin, mereka-mereka yang diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang kedua ashabus shimal, mereka-mereka yang diberikan yang diseksa dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menerangkan ashabul yamin itu dengan menyatakan mereka itu as-sabiquna awwalun, iaitu mereka-mereka orang-orang yang terdahulu, yang mereka itu muqarrabun, iaitu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan antara sifat ashabul yamin itu adalah as-sabiqin, mereka-mereka yang terdahulu, yang perlu kita contohi adanya para nabi, siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. فبعد أن يحصل الإنسان المسلم المؤمن، بعد أن يحصل رتبة أصحاب اليمين، هو مطلوب منه أن يترقى إلى رتبة المقربين، وأن يكون من السابقين، نعم، وأن يجعل الله له نصيبا في الإمامة العلمية والإمامة الدعوية والأخلاقية، نعم، لأن من دعائهم في القرآن واجعلنا للمتقين إماما. مر رجل من الصالحين من العلماء برجل مسلم يقول اللهم اجعلني من المتقين، قال ادعو الله بما هو أعلى. قال ما هو أعلى؟ قال قل اللهم اجعلني للمتقين إماما. فالذين أنعم الله عليهم من النبيين، ولا نبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي بعده؟ الصديقين، بقي 3 رتب من الذين أنعم الله عليهم، بقي بعد النبيين الصديقون والشهداء والصالحون. فليحاول أحدنا أن يكون في أحد المراتب ال3 هذه ليكون من أئمة المتقين إن شاء الله ومع السابقين المقربين. Jadi apabila Allah Ta'ala menerangkan tentang ashabul yamin dengan dinyatakan mereka itu punya sifat as-sabiqun, maka sebagai seorang mukmin kita sepatutnya sentiasa berusaha untuk mengangkat diri kita, mengangkat martabat kita dan maqam kita untuk mencontohi dan menjadi golongan yang muqarrabun, iaitu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi imam dalam iman kita dan ilmu kita. Dan ketika itu firman Allah Ta'ala, doa yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala, waja'alna lil muttaqina imamah. Maka satu orang soleh pernah berdoa kepada Allah Ta'ala dan didengari oleh orang soleh yang lain, ketika mana dia meminta Allahumma ja'alni minal muttaqin, jadikan aku daripada golongan yang bertakwa. Maka kata orang soleh yang mendengarnya mengatakan, mintalah yang lebih daripada itu, kerana Allah Ta'ala sendiri menyatakan dalam Al-Quran lil muttaqina imamah, iaitu dalam satu maqam kedudukan yang lebih tinggi. Oleh yang demikian, kita tahu as-sabiqun itu adalah para nabi, dan tidak ada nabi setelah baginda Nabi SAW. Maka adalah mustahil kita mencapai kedudukan para nabi. Akan tetapi selepas daripada nabi itu ada golongan-golongan muqarrabun yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, yang terdiri daripada as-siddiqin, mereka yang benar hati mereka dengan Allah Ta'ala, benar perjalanan mereka. Dan begitu juga ada golongan syuhada dan ada juga golongan solihin. Oleh yang demikian, hendaklah kita membawa diri kita dan meningkatkan diri kita untuk berada dalam salah satu daripada 3 maqam tersebut ataupun golongan tersebut, syuhada, kemudian as-siddiqin, as-syuhada ataupun as-salihin.
Kerana mereka itulah as-sabiqun, mereka itulah orang-orang yang terdahulu yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من الأوصاف التي عليها عامة المؤمنين والمؤمنات والتي عليها أصحاب اليمين في البدايات ويكونون عليها في النهايات مع عباد الله المقربين. نعم، في سورة آل عمران قال الله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ذكر خمسة أوصاف. هذه الأوصاف يكون عليها أصحاب اليمين في البدايات ويكون عليها في الإمامة بها عباد الله المقربون. فعباد الله المقربون أئمة في هذه المقامات يتأسى بهم عامة المؤمنين. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada merakamkan dalam surah Al-Imran dalam menerangkan tentang sifat-sifat seorang mukmin, dan sifat mukmin itu adalah sifat ada ashabul yamin. Maka bermula dengan sifat kebiasaan orang, iaitu sifat yang dimulakan dengan sifat-sifat kebiasaan, maka yang pada natijah akhir nanti apabila dia bersifat dengan sifat-sifat ini, maka dia akan menjadi golongan yang muqarrabun, golongan yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala itu yang pertama as-sabirin, orang-orang yang sentiasa bersabar atas apa yang dia lalui, atau iaitu as-sabirin. Dan golongan yang kedua dinyatakan itu adalah as-sadiqin, golongan yang sadik. Dan yang ketiga itu al-qanitin. Dan yang keempat Rabi Aslam ba'da al-qanitin الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار. Dan yang golongan yang keempat itu golongan al-munfiqin, orang yang banyak memberi infak, memberi sedekah dan sebagainya. Dan golongan yang kelima itu adalah orang yang sentiasa meminta keampunan daripada Allah Ta'ala. Maka 5 sifat ini adalah sifat kebiasaan yang ada pada setiap mukmin, tetapi apabila dia melazimi, maka dia akan menatijahkan sebagai orang yang muqarrabun, hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. فنبدأ ببيان كل صفة من هذه الصفات التي ينبغي أن نكون عليها نحن عامة المؤمنين، والتي لنا فيها أئمة كبار يقتدى بهم فيها. نعم. Jadi kita akan membincangkan satu persatu sifat-sifat ini untuk kita lihat supaya kita boleh mencapai hakikat imam di dalam sifat-sifat ini. Dan dengan apa yang kita bincangkan ini akan membawa menjadi petunjuk kepada kita untuk kita berjalan padanya. فالصبر هو حبس النفس على الطاعة وعن المعصية وعلى الإيذاء والبلاء. أصل الصبر حبس النفس. ما معنى حبس النفس؟ له 3 مراتب. الصبر على 3 مراتب. صبر على الطاعة، أن تصبر نفسك على طاعة الله، لأن النفس لا تحب الالتزام بمنهج الله، وتحب التساهل والتهاون والترك لطاعة الله. فأنت تحمل نفسك وتحبسها في فعل الطاعات التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. حبس النفس على الطاعة وعن المعصية، هذا مقام ثاني في الصبر، أن تحبس نفسك عن المعاصي الصغائر والكبائر، وأن تبتعد عنها، وأن تجعل بينك وبينها حجاب ووقاية. نعم. والصبر الثالث، القسم الثالث، الصبر على إيذاء الناس لك وعلى البلاء الذي ينزل بك من المرض وغيره. نعم. فتحبس نفسك عن الشكوى والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، ولا تنتصر لنفسك بل تعفو وتصبح. Jadi yang pertama itu as-sabirin, iaitu orang-orang yang sabar itu. Maka sabar itu dimaksudkan adalah habsun nafs, iaitu kita menjaga diri kita, mengekang diri kita pada beberapa perkara. Kerana sabar itu punya 3 tingkatan, 3 maqam.
Maqam yang pertama atau sabar yang pertama itu sabar pada taat, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya jiwa kita ni, diri kita ini sangat suka kepada berehat yang panjang, sangat suka kepada bersenang-senang dan sebagainya. Maka untuk melakukan ketaatan, dia menuntut diri tadi supaya sabar. Dengan sabar dia tadi, maka dia boleh melakukan ketaatan kepada Allah. Dan inilah maqam ataupun sabar yang berada pada tingkat yang pertama. Adapun sabar yang kedua, yang tadi kita kata habsun nafs. Pertama kita kekang diri kita, sabarkan diri kita pada taat. Dan yang kedua, kita sabar daripada menahan diri daripada melakukan maksiat. Sama ada maksiat itu maksiat yang kecil ataupun kabair, maksiat yang besar. Kita kena kekang diri kita, bersabar kerana kita dilarang untuk melakukan maksiat, sehingga kita wujudkan satu pemisah, satu jurang supaya kita tidak jatuh ke dalam maksiat tersebut. Dan sabar yang peringkat ketiga itu sabar atas idza dan sabar atas bala, iaitu apabila satu orang menyakitkan kamu, menyakiti kamu, maka hendaklah kamu bersabar dengan perbuatan tersebut. Dan sekiranya kamu diuji, ditimpa dengan bala dan penyakit, maka ini sabar yang berada pada maqam yang ketiga. Maka dituntut atas kamu sabar dengan tidak melawan ketentuan yang telah ditetapkan ke atas engkau, dan tidak menyalahkan ketentuan yang telah ditetapkan ke atas engkau. Maka sabar inilah yang disebut yang pertama tadi, as-sabirin. Mereka itu ada tiga sabar. Sabar di dalam melakukan taat, sabar dalam menahan diri melakukan maksiat, dan sabar daripada ujian dan bala yang ditimpa ke atas dirinya. فكل من يحمل نفسه على فعل الطاعة ويلزمها بطاعة الله والاستقامة فله ثواب الصابرين عند الله سبحانه وتعالى. كل من يبتعد عن المعاصي والفواحش ويحمل نفسه على بالمجاهدة لها أن لا تقع في المعصية، نعم، وأن يحفظها الله منها، فله ثواب الصابرين. كل من لا ينتصر لنفسه إذا آذاه الناس بل يعفو ويغفر، نعم، ويصبر على البلاء إذا نزل به ويرضى عن الله، فله ثواب الصابرين. ما هو ثواب الصابرين؟ قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، أجر عظيم وكبير يفتحه الله سبحانه وتعالى لهم ويعطيهم إياه جزاء لهم بما صبروا، نعم، في هذه الحياة الدنيا. Maka sabar ini setiap orang yang membawa dirinya dan bersabar dan membawa dirinya melakukan ketaatan kepada Allah, dan dia bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka mereka ini diberikan pahala sebagai as-sabirin, iaitu golongan yang pertama tadi diberikan pahala as-sabirin. Dan begitu juga setiap orang yang mengekang diri dia daripada melakukan maksiat, dengan pelbagai cara dia usaha untuk mengekang diri dia daripada melakukan maksiat, maka golongan ini adalah golongan as-sabirin. Dan begitu juga orang-orang yang tidak memenangkan dirinya, bahkan memaafkan kesalahan dan kesilapan ataupun perbuatan buruk orang ke atas dia, serta redha dengan segala ketentuan ujian bala yang ditimpa ke atasnya, maka mereka ini adalah as-sabirin. Maka apakah ganjaran yang Allah berikan pada sabirin ini? Maka dikatakan dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, pahala ganjaran bagi orang-orang yang bersabar ini iaitu ajran bighairi hisab, iaitu satu ganjaran pahala yang tidak terhitung nilainya, yang tidak punya had kerana keagungannya, dan balasan yang diberikan oleh Allah kepada dia itu kerana dia bersabar menahan diri dia untuk datang kepada Allah dengan taat, meninggalkan maksiat, dan bersabar di atas segala ketentuan yang ditimpakan ke atas dia. ومن إكرام الله تعالى لهم للصابرين على الطاعة وعن المعصية وعلى الإيذاء والبلاء يجعلهم أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصفهم بوصفين: الصبر واليقين. قال العلماء: الصبر واليقين يجعلانك من أئمة الدين، تصبح في رتبة الإمامة ليقتدي بك ضعاف المؤمنين من بعد. هذا جزاء، نعم، رتبة عظيمة يكرم الله بها الصابرين. وقال في الآية الأخرى: جزاء في الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بما صبروا، هذا هو جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. Dan di antara kemuliaan Allah Ta'ala yang Allah berikan pada golongan ini, golongan yang bersabar dalam melakukan taat, yang sabar dalam menahan diri jatuh ke dalam maksiat, dan sabar di atas segala ujian bala dan mereka yang menyakitkan dirinya, maka Allah jadikan mereka ini sebagai a'immah, imam-imam, iaitu rujukan, pegangan dan panutan, sebagaimana yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, yang Allah sebut yang wajal a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, iaitu Allah Ta'ala jadikan mereka ini imam-imam. Dan kata ulama, ada dua elemen penting untuk mereka diangkat sebagai martabat imam, iaitu panutan ataupun ikutan ataupun dijadikan satu tauladan dalam perjalanan menuju kepada Allah. Maka yang pertama itu sabar, yang kedua itu yakin dia dengan akan janji Allah Ta'ala. Dan begitu juga Allah berikan ganjaran di syurga dengan Allah kata wajazahum bima sabaru, dan balasan bagi mereka yang bersabar itu jannah, iaitu syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. وقد أمر الله تعالى نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه في مجلسين مع أصحابه رضي الله عنهم. قال الله تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك، ألزمها واحملها على الالتزام بهذين المجلسين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أمره الله سبحانه أن يجلس مع أصحابه بعد الفجر وبعد العصر، مجلسين يذكرون الله ويدعونه سبحانه وتعالى. فإذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجلس مع الصحابة في هذين الوقتين، ينبغي لنا جميعا أن نصبر نفوسنا في مجالس الذكر والعلم وصحبة الصالحين الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، وأن نجتمع معهم وأن نلتقي بهم حتى نستفيد من صبرهم ومن تقواهم ويقينهم الذي جعلهم الله به أئمة. تفضل شيخ رؤوف. نعم. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghiasi dirinya baginda Nabi itu dengan sifat sabar, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran wasbir nafsaka. Dan Allah meminta Nabi itu bersabar dalam dua hal keadaan, dua majlis. Majlis yang pertama wasbir nafsaka, iaitu bersabarlah diri kamu itu bersama dengan mereka-mereka yang berdoa kepada Allah siang dan malam. Maka kata para ulama, mereka-mereka yang berdoa siang dan malam itu yang mengharapkan Allah, yang hanya semata-mata menginginkan Allah Ta'ala itu, maka Allah perintahkan bagi Nabi untuk duduk bersabar dalam dua majlis. Yang pertama selepas subuh dan yang kedua itu selepas asar. Jadi kalaulah baginda Nabi dituntut untuk bersabar, duduk bersama dengan sekalian sahabat untuk menyebut, berzikir, menyebut nama Allah, apatah lagi kita. Maka kita juga menerima perintah ini supaya kita bersabar dalam, terutamanya di dalam majlis zikir. Begitu juga bersabar dalam majlis ilmu. Dan yang ketiga bersabar untuk bersuhbah, iaitu bersahabat bersama mendampingi orang-orang soleh. Kerana dalam perhimpunan bersama dengan orang soleh ini, kita akan mempelajari pelbagai sifat sabar yang kita dapat lihat daripada orang-orang soleh. Maka sekiranya baginda Nabi diperintahkan untuk bersabar bersama dengan sahabat pada dua keadaan, iaitu lepas subuh dan selepas asar, begitu juga kita juga dituntut untuk bersabar ketika dalam majlis zikir. Duduk kekang diri untuk bersama dengan majlis zikir.
kekang diri untuk bersama dengan majlis ilmu, dan kekang diri untuk bersuhbah mendampingi orang-orang soleh. فإذا التقى المؤمنون مع بعضهم البعض والتقوا مع أئمتهم الذين صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون، نعم، يجتمعون في مجالس الذكر والعلم. ما هي وظيفتهم في هذا الاجتماع؟ ما وصفهم الله تعالى به: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، يصبر بعضهم بعضا على الإيمان، ويصبر بعضهم بعضا على الحق، ويصبر بعضهم بعضا على الطاعة، ويصبر بعضهم بعضا عن المعصية وعلى الإيذاء. إذن هؤلاء موصوفون بالصبر في أنفسهم ويوصون غيرهم بالصبر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقول أحدهم لأخيه: اصبر فإنك على الحق، مهما كان في زمنك فتن محيطة بك وبدع ضلالات في العقائد تشوش عليك أفكارك وسلوكك وتريد أن تحرفك عن الطريق المستقيم، طريق أهل السنة والجماعة. نعم، اصبر فإنك على الحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dan apabila berkumpullah sekalian mukmin dengan sifat-sifat sabar ini, dan berhimpun pula mereka dengan a'immah, iaitu para panutan, para ulama yang padanya ini sifat sabar, maka apa yang akan berlaku dalam perhimpunan tersebut? Maka tugasan ketika mana berhimpunnya sekalian mukmin dalam satu perhimpunan, maka hendaklah dia kembali kepada firman Allah, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, iaitu berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Iaitu kita, para a'immah kita akan berpesan kepada sabar. Sabarlah engkau dalam kebenaran, sabarlah engkau dalam keimanan, sabarlah engkau dalam ketaatan. Maka inilah yang dituntut dalam perhimpunan sekalian mukmin. Sebagaimana hari ini sekiranya kita duduk dalam satu zaman fitnah, kita duduk dalam satu zaman ujian, kita duduk, ada golongan-golongan yang cuba memberikan keraguan pada akidah kita. Golongan-golongan al-mubtadi'ah ini, golongan-golongan ini cuba merosakkan pegangan kita. Maka satu orang mukmin yang lain ataupun a'immah mereka perlu berpesan kepada sahabat-sahabat mereka, isbir, sabar, kamu itu dalam kebenaran. Sabar, kamu jangan takut, sesungguhnya kamu itu di dalam hak, di dalam kebenaran. Maka inilah tugas sekalian mukmin. Apabila mereka berhimpun, maka hendaklah mereka sentiasa berpesan-pesan dengan kesabaran, sama ada sabar itu pada kebenaran, sabar dalam ketaatan, sabar pada keimanan, sabar di atas segala ujian bala bencana, dan sabar ketika mana disakiti. Maka perkara ini adalah tugasan yang akan wujud, ataupun pesanan ini akan ada ketika kita berhimpun dengan para a'immah, kita berhimpun dengan panutan-panutan kita. أحد الأطفال الذين كانوا في المهد يرضع من أمه وتكلم، أحد الذين تكلموا في المهد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطفالا تكلموا في المهد مثل سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام. واحد منهم كان في هناك ملك جبار من الجبابرة ادعى الربوبية والألوهية، فآمن قوم بالله سبحانه وتعالى، أراد أن يقتلهم. ماذا فعل؟ أمر بحفر الأخاديد، الحفر في الأرض، وأوقد فيها النيران، وصار يأتي بالمؤمنين والمؤمنات، كل من بقي على الإيمان ولم يعد إلى الكفر يلقيه في النار. هؤلاء أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج، في سورة البروج. نعم، فهذا الأم هذه تحمل صبيها الرضيع يرضع منها، لما اقتربت من الأخدود الذي يشتعل نارا، اقتربت، نظرت إلى ولدها فرق قلبها وخافت عليه، تراجعت عن النار، لا تريد أن تلقي بنفسها وولدها في النار خوفا على ولدها، فرجعت
فولدها الرضيع ترك الرضاعة وقال يا أماه اصبري فإنك على الحق. الولد الرضيع نطقه وقال اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها وولدها في النار. Maka ada sebuah riwayat yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW tentang kanak-kanak yang dalam buayan, iaitu kanak-kanak yang masih menyusu badan tetapi diberikan izin oleh Allah untuk berbicara. Dan kisah ini adalah kisah Ashabul Ukhdud yang dirakamkan oleh Allah dalam surah Buruj. Apabila zaman itu ada satu orang raja, yang mana raja yang zalim, yang menyeru dirinya sebagai uluhiyah ataupun rububiyah, yang dia menyeru ketuhanan pada diri dia. Maka dia menuntut sekalian masyarakat ketika itu untuk mengangkat dia dan meninggalkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Maka raja yang zalim lagi teruk ni, apa yang dia buat? Maka dia gali parit dan dia letakkan api dan hidupkan bara api, dihidupkan api yang besar pada parit tersebut. Maka dia menghimpunkan sekalian orang yang masih ada iman, yang tak nak tinggalkan iman, yang tak nak kembali kepada dia, maka diugut dengan ditolak jatuh ke dalam api tersebut. Maka satu persatu dihumban ke dalam api tersebut, sehingga datang seorang ibu yang ketika itu sedang menyusu anak. Yang ibu ini adalah orang yang mukmin. Maka ketika mana dia berdiri di hadapan api tersebut, maka dia ke belakang balik, kerana hatinya ada kesian terhadap anak kecil ini. Anak kecil ini akan mati kalau dia terjun dan sebagainya. Maka anak ini melepaskan susunya dan berbicara kepada ibunya dengan mengatakan, wahai ibu, bersabarlah engkau, sesungguhnya engkau sedang berada di dalam kebenaran. Jangan kau risau pasal aku, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Bersabarlah engkau, sesungguhnya engkau itu berada dalam kebenaran. Akhirnya ibu itu bersama anaknya pun terjun ke dalam api yang telah dihidupkan tadi. فيؤخذ من ذلك أن الولد المؤمن يوصي أمه وأباه اصبرا على الحق، وأن الأب يوصي أولاده اصبروا فإنكم على الحق. الأم توصي أولادها وزوجها اصبروا فإنكم على الحق، لأن من وصف المؤمنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فيصبر بعضهم بعضا على الحق. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الكافرين الذين يكفرون بالله قال فيهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالكافرون يوصي بعضهم بعضا بالبقاء على الكفر، نعم، والثبات عليه، نعم، وأن لا يدخلوا في الإسلام، فهم يصبرون بعضهم بعضا على الباطل، نعم، ويعين بعضهم بعضا على الباطل. ماذا يعني ذلك؟ أننا نحن أهل الحق ينبغي أن يقوي بعضنا إيمان بعض، وأن يثبت بعضنا بعضا على الحق، وأن يوصي بعضنا بعضا بذلك إن شاء الله. Jadi kalau kita perhatikan daripada kisah ini, maka seorang anak memberi pesan sabar kepada ibunya. Maka begitulah kehidupan kita. Tugas seorang mukmin, sifat seorang mukmin itu saling berpesan-pesan dengan kesabaran, saling berpesan-pesan dengan sifat sabar. Seorang ibu memberi pesan kepada anaknya, bersabarlah kamu, sesungguhnya kamu dalam kebenaran. Seorang isteri memberi pesan kepada suami, seorang suami memberi pesan kepada isteri, seorang bapa memberi pesan kepada anak, iaitu bersabarlah, sesungguhnya kamu dalam kebenaran. Dan inilah tugas seorang mukmin, dan inilah sifat seorang mukmin, iaitu saling berpesan-pesan tentang kesabaran. Ketika mana Allah menceritakan tentang orang kafir di dalam Al-Quran, Allah merakamkan firman-Nya dengan mengatakan orang-orang kafir ini mereka sentiasa berpesan dengan sabar, tetapi mereka berpesan agar sabar dengan akidah, sabar dengan kekufuran kamu. Sabar dan berikanlah pesan sabar kepada keluarga kamu. Jangan kamu masuk Islam tetapi kekallah dalam kekufuran. Sabarlah kamu dengan keyakinan yang kufur ini. Dan orang kafir mereka berpesan dengan pesan kesabar, tetapi mereka berpesan dengan kebatilan, sabar yang salah.
Adapun sifat mukmin itu hendaklah sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran, kerana inilah tugas sifat seorang mukmin dengan mukmin yang lain, iaitu saling berpesan-pesan dengan kesabaran. وكما ذكر الله تعالى الرجال في هذه الآية ووصفهم بالصابرين، ذكر النساء أيضا في سورة الأحزاب ووصفهن بالصابرات. فالنساء يشتركن مع الرجال في هذه الصفات ومنها الصبر. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات. إذن أيضا المرأة المسلمة مأمورة بأن تتحقق بمقام الصبر على دينها وعلى طاعتها، وأن تبتعد عن أسباب الفتن التي تموج حولها كموج البحر تريد أن تفتنها عن الدين. نعم، فعليها أن تتحصن كذلك بالعقيدة الصحيحة ومجالسة العلماء وسماع دروس العلم والإكثار من ذكر الله حتى نلقى الله تعالى إن شاء الله وهو راض عنا. Dan sebagaimana ayat yang mula-mula tadi kita bincang, dia menjerumus atau menunjukkan tentang sifat rijal. Akan tetapi Allah juga berpesan kepada orang perempuan di dalam surah Al-Ahzab dengan digelarkan mereka itu as-sabirat. Bahkan Allah kata was-sabirina was-sabirat, iaitu orang laki-laki yang bersabar dan orang-orang perempuan yang bersabar. Maka ketahuilah wahai wanita, kalian wanita yang mukminah juga dituntut dan diperintahkan untuk bersabar di dalam melakukan kebaikan, dan dituntut untuk bersabar menahan diri daripada melakukan maksiat, dan dituntut juga bagi wanita itu bersabar supaya tidak menjadi asbab kepada fitnah-fitnah yang sedang timbul pada hari ini. Maka hendaklah wanita itu sentiasa menjaga diri mereka itu dan menjauhkan diri daripada terjerumus dengan sebarang fitnah. Maka atas sebab itu dituntut kepada wanita muslimah mukminah tadi itu untuk memastikan akidahnya sentiasa benar, akidahnya sentiasa betul. Begitu juga dituntut untuk duduk bersama dengan para ulama, kemudian dituntut untuk menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu, mendengar bacaan Al-Quran dan memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala. Maka kesabaran ini apabila dilakukan dengan baik, maka dia akan menjauhkan diri daripada fitnah ujian-ujian akhir zaman ini. نعود إلى آية سورة آل عمران الأوصاف الخمسة: الصابرين والصادقين. الوصف الثاني الصادقين، وصفهم الله تعالى بالصدق، والصدق من مقامات الإيمان التي توصل صاحبها إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وصل إلى الإمامة التي ذكرناها، صار إماما لأهل الصدق في مقام الصديقية. فالصدق صدق القول وصدق العمل وصدق النية وصدق التوجه، نعم، والصدق في المعاملة، كلها تشمل الصدق. لذلك وصف الله تعالى عباده المقربين: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا في عهودهم ومواثيقهم ووفوا مع الله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. علامة صدقهم أنهم لا يغيرون ولا يبدلون شيئا في منهاج النبوة الذي نشأوا عليه واستقاموا عليه. Jadi golongan yang kedua yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran itu adalah as-siddiqin, as-sadiqin, iaitu siddiq ini, benar ini, sifat benar ini merupakan maqam di dalam keimanan. Karena itu baginda Nabi SAW menyatakan dengan sifat siddiq ini satu orang diberikan hidayah petunjuk,
oleh Allah Ta'ala dan dengan hidayah petunjuk inilah satu orang itu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita menghiasi diri kita dengan sifat siddiq, sifat benar ini dalam pelbagai keadaan. Antaranya kita benar dalam bicara, siddiq pada qaul kita, begitu juga siddiq pada amal kita, pada perbuatan kita itu benar. Kemudian siddiq pada tawajuh kita, iaitu kita hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga siddiq dalam urusan-urusan kita ini, maka sebenarnya kita telah mempunyai satu sifat daripada sifat-sifat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menerangkan tentang golongan rijalun sadaqu. Mereka-mereka itu orang yang benar, yakin hati mereka, percaya hati mereka pada apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala ke atas mereka. Dan di antara alamat siddiq, di antara bukti satu orang itu mempunyai sifat siddiq adalah dia itu tidak akan berubah dalam apa keadaan, melainkan dia mendapat Allah Ta'ala. Sekiranya dia tidak mendapat, dia tidak akan berubah, dan dia hanya yakin dan percaya apa yang dia lalui ini dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah alamat, tanda-tanda satu orang yang siddiq. Dia tidak akan berubah hatinya ataupun kecenderungannya, kerana semuanya dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawa kepada janji-janji Allah Ta'ala. وكما أن الله تعالى ذكر الرجال بكونهم صادقين في البداية وصديقين في النهاية، يدخلون مع عباد الله الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يصبحون في مرتبة السابقين ومرتبة المقربين، أوصلهم إلى ذلك الصدق. كما يوجد هذا في الرجال يوجد في النساء، لأن الله تعالى في آية الأحزاب بعد أن ذكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات قال والصادقين والصادقات. إذن ممكن أيضا للمرأة المسلمة بصدقها أن تصل إلى الصديقية، المقام الأكبر. والله تعالى في القرآن ذكر السيدة مريم عليها السلام بهذا الوصف، قال الله تعالى وأمه صديقة، فبلغت السيدة مريم مقام الصديقية، وكما بلغت هي تبلغ غيرها من النساء المسلمات إذا كن صادقات مع الله سبحانه وتعالى. Jadi makam siddiqin ini adalah makam yang antara makam yang tertinggi. Sebab itu di antara sifat as-sabiqun tadi yang telah kita bincangkan pada permulaan tadi, kita kata antara as-sabiqun itu para anbiya, dan selepas para anbiya itu adalah golongan siddiqin, golongan yang benar. Benar hati mereka, benar bicara mereka, benar segala apa hanya untuk Allah Ta'ala. Maka golongan siddiq ini adalah golongan as-sabiqun, golongan-golongan yang muqarrabun, yang hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana satu orang laki-laki diperintahkan dengan sifat siddiq, begitu juga orang perempuan, mereka juga diperintahkan untuk menjadi orang yang siddiq. Mereka diperintahkan untuk naik dan duduk dalam martabat siddiq, sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Setelah dinyatakan golongan orang laki-laki yang bersabar dan orang perempuan yang bersabar, kemudian dikatakan golongan-golongan laki-laki yang siddiq dan golongan-golongan perempuan yang siddiq. Dan Allah Ta'ala juga menterjemahkan ataupun memahamkan kita melalui kisah Sayyidatina Maryam. Apabila Sayyidatina Maryam diberikan gelaran oleh Allah Ta'ala sebagai ummu siddiqah, iaitu satu orang ibu yang penuh dengan siddiq, penuh dengan sifat siddiq. Maka sebagaimana satu orang laki-laki diperintahkan oleh Allah untuk berada dalam makam siddiq, maka begitu juga orang perempuan, mereka juga dituntut untuk berada pada makam siddiqah ini. As-sabirin was-sadiqin. بعدين والقانتين. ما هو القنوت؟ القنوت يطلق على شيئين، يطلق على الدعاء، ومنه قنوت الوتر، عندما نصلي الوتر فيه قنوت ندعو. ويطلق القنوت على طول القيام، طول القيام في الصلاة، طول القيام في قيام الليل يسمى قنوت. ويشتق من ذلك القيام بالخدمة،
بالخدمة. الله تعالى قال لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن: ومن يقنت منكن لله ورسوله. ما معنى تقنت هذه الأم المؤمنين لله ورسوله؟ كيف تقنت لرسول الله؟ القيام بخدمته والقيام بشؤونه يسمى قنوت. نعم. والسيدة مريم الله عز وجل قال لها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال في الآية الأخرى: وكانت من القانتين، وصفها بصفة الرجال، ما قال وكانت من القانتات، قال وكانت من القانتين، لأن لها قدوة نعم من الرجال الذين تقتدي بهم في ذلك. المرأة تقتدي بكمل الرجال نعم، فتكتسب من الاقتداء الكمال. فهذا القنوت يعني القيام بالخدمة. فكل من قام بخدمة دين الله من الرجال والنساء، قيامنا بخدمة دين الله، قيامنا بخدمة شرع الله، قيامنا بتبليغ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيامنا بتبليغ الشريعة ونشر أحكامها، كل ذلك يدخل في القنوت. والقانتين ذلك في آية الأحزاب: والقانتين والقانتات. أيضا جعل النساء يشتركن مع الرجال في صفة القنوت الذي هو القيام بخدمة الشريعة المطهرة. فكما يكون الرجال علماء بالشريعة ويبلغون الشريعة، النساء يكن عالمات مبلغات لشرع الله سبحانه. Jadi seterusnya golongan yang ketiga itu adalah golongan yang Allah sebut sebagai Al-Qanitin. Maka Al-Qanitin ini kunut. Apakah maksud kunut? Kunut itu punya dua maksud. Yang pertama, kunut yang dipahami dengan doa. Bagaimana kita faham kunut dalam solat witir, maka ini adalah kunut doa. Dan kunut yang kedua itu bermaksud tulul qiyam, panjang ataupun banyaknya dia sembahyang, ataupun banyaknya dia bersembahyang malam, ataupun dikira juga dan dimasukkan juga ataupun dikira juga maksudnya orang yang banyak melakukan khidmat pada Allah Ta'ala dan agama ini. Bagaimana Allah Ta'ala menerangkan tentang sifat ummahal mukminin, iaitu isteri-isteri baginda Nabi SAW yang mereka itu melakukan kunut, iaitu melakukan khidmat kepada Allah, kepada Rasul dan Allah Ta'ala. Maka bagaimana mereka melakukan khidmat kepada Rasul dan Allah Ta'ala? Maka khidmat yang dilakukan adalah dengan menguruskan baginda Nabi SAW, membantu perjuangan baginda Nabi, membantu perjalanan dakwah baginda Nabi. Maka oleh yang demikian, mana-mana orang yang memperbanyakkan melakukan kerja-kerja menyebarkan agama Allah Ta'ala, iaitu khidmat kepada agama, khidmat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu adalah Al-Qanitin. Dan sebagaimana Allah menerangkan tentang sifat orang laki-laki, Allah juga menyebut tentang sifat orang perempuan, Al-Qanitin wal-Qanitat, iaitu orang laki-laki dan orang perempuan. Sebagaimana dituntut pada laki-laki untuk melakukan khidmat pada agama, maka begitu juga dituntut bagi perempuan untuk melakukan khidmat pada agama. Khidmat pada agama dengan cara menyebarkan agama, dengan cara menyebarkan syariah, dengan cara menyebarkan sunnah-sunnah Nabi, ataupun dengan cara menyampaikan syariat-syariat. Sebagaimana ada ulama di kalangan kaum laki-laki, dan begitu juga dituntut agar adanya ulama-ulama daripada kaum wanita yang mereka ini adalah qanitat, iaitu mereka itu adalah orang yang melakukan khidmat pada agama. Bahkan Allah Ta'ala menerangkan tentang Sayyidatina Maryam dengan Allah mengatakan uqnuti, kunutlah kamu, dengan menyatakan banyaknya sembahyang Sayyidatina Maryam ini dan menerangkan tentang khidmat Sayyidatina Maryam kepada agama. Dan kata Allah, wa kanas minal qanitin, dan ada senya Sayyidatina Maryam itu daripada golongan qanitin. Maka di sini Allah menggunakan kalimah qanitin yang dipahami secara maksud untuk laki-laki muzakkar, dan sepatutnya digunakan al-qanitat. Maka kata para ulama, Allah Ta'ala menyifatkannya dengan wa kanas minal qanitin. Sayyidatina Maryam itu menjadi imam ataupun panutan
sifat yang ada pada dirinya itu patut dijadikan panutan oleh orang laki-laki juga. Maknanya pada Sayyidatina Maryam itu contoh bukan patut dicontohi oleh orang perempuan semata-mata, tetapi bila Allah gunakan kalimah qanitin di sini, maka menzahirkan sifat itu Sayyidatina Maryam ini dijadikan panutan oleh orang laki-laki juga. وهذا الوصف كما وصف الله به الرجال وصف به النساء في آية الأحزاب والقانتين والقانتات القائمين بأداء العبادات وبالدعاء نعم وطول القيام والقائمين بخدمة شريعة الله القائمين بالشريعة بخدمة الشريعة وتبليغها وكذلك النساء القانتين والقانتات فهذا مقام عظيم يوصل الإنسان أن يكون من الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى. Maka sebagaimana yang surah Al-Ahzab yang telah disebutkan tadi, iaitu Allah menerangkan al-qanitin wal qanitat. Maknanya orang laki-laki dan orang perempuan-perempuan dituntut untuk banyaknya sembahyang, banyaknya bangun malam, dan banyaknya melakukan khidmat-khidmat kepada agama ini dengan menyebarkan syariat, menyebarkan ataupun berpesan-pesan dengan agama ini. Maka ini khidmat yang perlu dilakukan oleh orang laki-laki, begitu juga orang perempuan. Hasil daripada sifat ini akan membawa kita kepada satu darajat, iaitu golongan-golongan yang dipilih oleh Allah Ta'ala, orang yang mendapat redha, orang yang mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mana-mana orang yang banyak melakukan khidmat pada agama, ketahuilah dia itu merupakan pilihan Allah dan dia mendapat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين المنفقين أموالهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لنصر الحق وأهله لإعانة الفقراء والمساكين كما قال الله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هم يؤدون الزكاة ويزيدون عنها في الإنفاق. قال الله ومما رزقناهم ينفقون زيادة على الزكاة في أول سورة البقرة. نعم الله سبحانه وتعالى قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون زيادة على الزكاة ينفقون في وجوه الخير لا يدعون وجها من وجوه الخير إلا ويكون لهم مشاركة فيه منفقون متصدقون. نعم وهذا الوصف أيضا مشترك بين الرجال والنساء. الله قال والمتصدقين والمتصدقات حتى إنه في جانب النساء آكد أن تتصدق المرأة من مالها. نعم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في صباح العيد نعم بعد أن أنهى الصلاة بالرجال أتى إلى صفة النساء ومعه سيدنا بلال رضي الله عنه فجعل يقول للنساء يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. نعم بالصدقة تغلق عنها أبواب النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة أن يغلق الإنسان أبواب النار بالصدقة. فقالت امرأة لما نحن أكثر أهل النار؟ قالت تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني الزوج ولا يعرفون قدر هذه النعمة ولا يشكرون الله عليها. فأمرهن بالصدقة من أجل أن ينقذن أنفسهن من النار. لذلك الإنفاق هذا أمر ضروري للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Dan yang kemudian itu sifat yang seterusnya itu adalah al-munfiqin, yaitu memberi infak nafkah pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memberi nafkah infak ini turut disebut kepada orang-orang perempuan juga, bukanlah khusus kepada orang laki-laki, akan tetapi dituntut juga pada orang perempuan-perempuan sebagaimana firman Allah Ta'ala al-munfiqina wal munfiqat, iaitu laki-laki yang memberi infak dan perempuan-perempuan yang memberi infak. Dan memberi sedekah itu, memberi infak itu termasuklah kita memberikan segala harta kita untuk mengangkat agama Allah,
untuk membantu perjuangan agama Allah, dan begitu juga untuk meninggikan kebenaran. Maka ini termasuk dalam infak. Begitu juga kita mengeluarkan harta kita untuk memberi dan membantu fakir miskin, dan begitu juga kita mengeluarkan harta kita untuk membayar zakat. Bahkan kita melebih-lebihkan pemberian kita hanya untuk memberi infak kepada mereka yang layak menerimanya. Dan ini yang diterangkan oleh Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka bukan sekadar keluarkan duit beri zakat, tetapi mereka memberikan infak secara banyak. Sama dalam setiap kebaikan, dalam setiap perkara-perkara baik, maka dia turut serta dalam kebaikan tersebut dengan memberikan infak atas rezeki-rezeki yang Allah telah berikan kepada dia. Dan ketahuilah, orang wanita itu, orang perempuan itu dituntut untuk memberikan sedekah dan memperbanyakkan memberi sedekah, terutama dengan harta mereka. Sebagaimana satu peristiwa yang baginda Nabi pada selepas daripada sembahyang hari raya, pagi hari raya, setelah kaum-kaum lelaki meninggalkan baginda Nabi, dan yang ada ketika itu kaum wanita, dan baginda Nabi bersama dengan Sayyidina Bilal. Baginda Nabi bersama dengan Sayyidina Bilal pergi bertemu dengan kaum wanita yang sedang berbaris. Maka baginda Nabi memberi pesan kepada mereka, perbanyakkanlah memberi sedekah. Nabi pesan pada wanita-wanita itu, berikanlah sedekah. Sesungguhnya aku melihat ramai daripada kalangan wanita yang berada di dalam nerakanya Allah Ta'ala. Maka sedekah ini Nabi perintahkan kepada wanita-wanita dengan kisah ini untuk memberikan sedekah, kerana sedekah itu mampu memadamkan api neraka Allah Ta'ala. Sedekah itu mampu menutup dan menyelamatkan diri daripada masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Bahkan baginda Nabi pernah menyatakan dalam hadis, berikanlah sedekah walaupun dengan sebiji tamar, kerana dengannya itu mampu memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginda Nabi menyatakan antara sebab orang perempuan itu memenuhi ataupun berada dalam neraka adalah dua sebab. Yang pertama, banyaknya melaknat. Maknanya lidahnya ini digunakan dengan banyaknya melakukan laknat, mengatur, mencaci dan sebagainya. Dan yang kedua, kata baginda Nabi SAW, dia tidak menghargai, tidak mengetahui nilai kedudukan martabat sang suami. Maka dua alasan ini, banyaknya melaknat dan tidak mengetahui kedudukan suami, tidak menjalankan tanggungjawab kepada suaminya, tidak mensyukuri akan suaminya, maka menjadi asbab kenapa wanita itu berada dalam neraka. Maka baginda Nabi berikan jalan, selamatkan diri kamu dengan memperbanyakkan sedekah. فيستحب لكل مسلم ومسلمة عند الوقوع في الذنب والوقوع في المعصية نستغفر الله ونتوب إليه، نتوضأ، نصلي ركعتي التوبة، ثم نتصدق بصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما أن الماء يطفئ النار كذلك الصدقة تطفئ الخطيئة فلا يصيبك حينئذ آثارها ولا تعاقب عليها. Dan begitu juga bagi satu orang yang jatuh ke dalam lembah maksiat ataupun melakukan maksiat, maka antara jalan untuk dikembali kepada Allah Ta'ala yang pertama sekali adalah dengan beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan kemudian mengambil wudu dan melakukan solat sunat 2 rakaat, solat sunat taubat dan sebagainya. Dan yang ketiga itu dituntut pada dia untuk memberikan sedekah. Kenapa hal ini? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyatakan sedekah itu memadamkan kesalahan dan kesilapan satu orang sebagaimana air memadamkan api. Api boleh dipadamkan dengan air, maka dicurahkan air ke atas api, maka terpadam api. Begitu juga sedekah. Apabila kita memberi sedekah, maka dia memadamkan kesalahan dan kesilapan kita yang kita lakukan itu, dan menghapuskan kesan-kesan ataupun kesan daripada maksiat tadi juga akan dipadamkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
الوصف الخامس في هذه الآية الكريمة: والمستغفرين بالأسحار. السحر هو الجزء الأخير من الليل قبل الفجر. الله تعالى يتجلى على عباده ويقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر. والله تعالى وصفهم في آية أخرى: وبالأسحار هم يستغفرون. فيكون للمؤمن وظيفة ليلية الاستيقاظ في الثلث الأخير من الليل ولو لصلاة ركعتين، ويكثر من الاستغفار لنفسه ولوالديه ولأهل بيته ولأولاده وللمؤمنين والمؤمنات، يستغفر الله تعالى له ولهم أجمعين. في هذا الوقت المبارك الذي فيه تجل لله، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسمع الدعاء، متى يكون الدعاء مجابا ومسموعا؟ قال: دبر الصلوات المكتوبات، بعد الصلاة، بعد كل صلاة، وثلث الليل الآخر، آخر الليل يكون الدعاء مستجابا. كان واحد من الشيوخ في الثلث الأخير من الليل يقول، يسمعه طلابه يقول: أنا، الله. بعد شوي يقول: أنا. يسألونه: إيش تقول أنا؟ قال: الله يقول: ألا من مستغفر فأغفر له، أقول: أنا أستغفرك وأتوب إليك. ألا من تائب فأتوب عليه، أقول: أنا أتوب إليك. ألا من مبتلى فأعافيه، أقول: أنا. لذلك الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه رؤي بعد موته، قيل له: أخبرنا عن حالك، وين؟ قال له: غفر الله لي وأدخلني الجنة. طيب، قالوا: بالعلم والتعليم؟ قالوا: طاحت تلك الإشارات وراحت تلك العبارات، ولم ينفعنا سوى ركيعات كنا نركعها في جوف السحر، في جوف الليل. هذه نفعهم الله بها ووجدوا أجرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى. من هنا قال بعض السلف، قال: لولا قيام الليل لوردنا القيامة مفاليس. لولا قيام الليل نأتي يوم القيامة مفليس، مفلس، ما في له رصيد. نعم، لذلك يحرص أحدنا إن شاء الله أن يكون له صلاة بالليل، وهذا دأب الصالحين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian golongan yang kelima itu ataupun sifat yang kelima yang perlu ada pada mukmin itu ataupun yang telah diceritakan oleh Allah Ta'ala, iaitu al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang banyaknya meminta ampun pada waktu di hujung-hujung malam. Maka al-ashar ini yang dimaksudkan oleh ulama itu adalah hujung-hujung malam ataupun 1/3 akhir malam. Bukankah ada hadis yang menceritakan datangnya firman Allah, perintah Allah dengan mengatakan ala bil mustaghfirin? Ada tak orang yang sedang beristighfar, aku nak ampunkan? Ada tak orang yang sedang minta taubat, aku ingin berikan? Ada tak orang yang sedang diuji, aku ingin ringankan, aku ingin bebaskan? Maka semua ini diceritakan ketika mana datangnya perintah ini, pertanyaan ini, yang sehingga Allah ingin ampunkan, Allah ingin perkenankan dan pelbagai lagi. Dia berlaku pada 1/3 malam. Dia berlaku pada 1/3 malam. Dan Allah juga menerangkan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada 1/3 akhir malam itu, golongan-golongan yang rapat dengan Allah ini, muqarrabun ini, mereka banyak meminta ampun, menghidupkan malam mereka. Maka hidupkanlah malam kalian walaupun dengan solat sunat 2 rakaat. Dan begitu juga perbanyakkan istighfar pada 1/3 malam itu, memohon keampunan akan diri kamu, akan kedua ibu bapa kamu, akan dosa keluarga kamu, ahli kamu, begitu juga guru-guru kamu, dan sekaliannya lakukanlah pada 1/3 malam. Dan ketahuilah sidang hadirin, bahawa doa ketika ditanya kepada baginda Nabi SAW, bilakah doa itu didengari, dimustajabkan?
sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab oleh baginda Nabi dalam dua waktu. Yang pertama fi kulli duburi solah, iaitu pada setiap kali lepas sembahyang. Mana setiap kali lepas sembahyang, ketika itu doa kita masmu'an, didengari dan akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua dinyatakan oleh Nabi pada 1/3 malam. Jadi ada satu kisah yang Syekh kongsikan dengan kita. Ada satu orang ulama, satu orang guru, yang bila mana dia bangun 1/3 malam, dia dengar daripada bilik muridnya sedang bercakap sayu. Kemudian diam, kemudian kata sayu. Kemudian diam, dia kata sayu. Ana. Maka gurunya bertanya, aku mendengar kau bercakap sayu. Apa yang sayu? Maka dia kata, bukankah Allah Ta'ala menyatakan ada tak orang yang sedang meminta ampun, aku nak ampunkan, maka aku cakap sayu, akulah yang tengah minta ampun. Ada tak yang sedang beristighfar, aku nak perkenankan, aku cakaplah sayu, kerana aku sedang meminta. Ada tak orang yang sedang diuji, maka aku cakap ana. Kenapa? Kerana aku pun sedang meminta agar diringankan apa yang sedang aku lalui. Maka ketahuilah, wahai hadirin, jagalah ashar kalian, jagalah 1/3 malam kalian itu dengan melakukan ibadat. Satu riwayat tentang Al-Imam Junaid radhiyallahu anhu ardah, setelah kewafatannya, maka ada satu kisah mimpi yang menceritakan, melihat, tanya ke Sayyidina Junaid Al-Baghdadi, di manakah engkau sekarang ini? Maka dijawab, di dalam syurganya Allah Ta'ala. Maka ditanya, adakah engkau diberikan syurga itu, diberikan kebaikan yang pelbagai itu disebabkan ilmu, disebabkan pengajian engkau? Maka dia jawab, ada bahagian pada ilmu itu, ada bahagiannya. Ditanya pada beberapa perkara, akhirnya Imam Junaid kata, ketahuilah, faedah yang paling besar yang menyelamatkan aku ketika ini adalah dengan banyaknya memohon keampunan pada 1/3 malam yang akhir itu. Mana tidak menafikan akan kelebihan ilmu dan sebagainya. Sebab itu kata Imam Junaid, dia ada bahagian, tetapi yang paling besar, yang aku merasakan faedah yang paling besar adalah dengan berjaganya pada 1/3 malam dengan meminta ampun. Maka atas sebab itu kata ulama, laula qiyamul lail, kalau bukan kerana bangun malam ni, nescaya manusia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muflis. Dia tak punya apa-apa. Tapi sebab bangun dia pada qiyamul lail, bangunnya pada 1/3 malam itu, memberikan faedah kepada dia ketika bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ja'a talibu ilm ila al-imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu min qaryah ba'idah, مسافة بعيدة. قال له الإمام أحمد رحمه الله: لما جئت؟ قال: جئت أطلب العلم. ما شاء الله، مرحبا بطالب العلم. فأدخله إلى غرفة لينام فيها تلك الليلة، ووضع له عند باب الغرفة دلو ماء. قال: هذا طالب علم يقوم الليل، سيصلي في الليل ركعات. عندما جاء الفجر أتى الإمام أحمد إلى الغرفة ليوقظ الطالب، وجد أن الماء في الدلو كما هو لم ينقص، يعني هذا الطالب لم يقم إلى صلاة الليل. بعد أن صلى الفجر قال له الإمام أحمد: أنت لماذا جئت؟ قال: جئت أطلب العلم. قال: سبحان الله، طالب علم ولا صلاة له بالليل، كيف تنتفع بالعلم؟ ما رضي الشيخ الإمام أحمد، ما رضي طالب علم ليس له صلاة في الليل، ما رضي. Jadi ada satu kisah, satu orang yang datang jauh perjalanan, dia datang daripada kampung yang jauh, seorang penuntut ilmu, talib ilim. Maka dia bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad tanya, kenapa kamu datang ke sini? Maka jawabnya, aku datang untuk menuntut ilmu. Maka kata Imam Ahmad, Masya Allah, marhaban, selamat datang penuntut ilmu. Maka bergembiralah Imam Ahmad atas kedatangan dia yang jauh, perjalanan yang jauh hanya untuk menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad memberikan bilik untuk dia berehat, untuk tidur pada malam hari. Dan Imam Ahmad meletakkan satu bekas, yang dalam bekas itu ada air. Kerana pada faham Imam Ahmad, seorang dia akan bangun malam untuk melakukan solat, maka disediakan air sebagai kemudahan dia untuk mengambil wuduk dan melakukan solat. Apabila tiba subuh, maka Imam Ahmad datang dan melihat air tadi tidak berusik, tak luak sikit pun.
Ini mengisyaratkan yang dia tidak menggunakan air tersebut. Maka selepas subuh ditanya kepada dia, kenapa kamu datang mengambil perjalanan yang jauh? Apa tujuan kamu? Maka dia kata, aku datang dengan tujuan talib ilim, aku datang nak belajar ilmu. Maka kata Imam Ahmad, aku tidak pernah tahu adanya penuntut ilmu yang tidak bangun malam. Maka Imam Ahmad tidak redha dengan perbuatan tersebut, bahkan tidak bersetuju. Bagaimana kamu mengatakan kamu talib ilim, kamu penuntut ilmu, sedangkan kamu tak bangun pada malam hari melakukan sebarang ibadat, solat sunat pada malam hari? Maka Imam Ahmad sangat tak bersetuju perbuatan tersebut. فأنت أيها المسلم أيتها المسلمة إذا كنتم من أصحاب اليمين قل في البداية اللهم اجعلني من المتقين، اجعلني من الصابرين، اجعلني من الصادقين، اجعلني من القانتين، اجعلني من المنفقين، اجعلني من المستغفرين بالأسحار. هذا لأصحاب اليمين. وإذا أصبحت من المقربين السابقين قل اللهم اجعلني للمتقين إماما، اجعلني للصابرين إماما، اجعلني للصادقين إماما، اجعلني للقانتين إماما، اجعلني للمنفقين إماما، اجعلني للمستغفرين بالأسحار إماما. هؤلاء هم رتبة الإمامة، هم أئمة في هذه الخصال كلها، كما قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الآية الأخرى وهم لها سابقون. أولئك هم الأئمة الكبار. فنحن بين بداية ونهاية، فاختر لنفسك أحد المقامين، ماذا تحب أن تكون؟ Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekiranya kalian ingin menjadikan diri kalian ashabul yamin, sebagai ashab yamin, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala, jadikan aku ini sabirin, ij'alni minas sabirin waj'alni minas sadiqin, iaitu jadikan aku daripada kalangan orang yang sabar, jadikan aku daripada kalangan orang yang benar, jadikan aku daripada orang yang qanitin, jadikan aku ini daripada kalangan al-munfikin, jadikan aku ini daripada kalangan mustaghfirina bil ashab. Maka ini adalah sifat ashabul yamin. Tetapi sekiranya kalian ingin menjadi seperti as-sabiqun awwalun al-muqarrabun, mereka yang hampir dengan Allah, golongan sabiqun ini, yang mana yusari'una fil khairat, mereka sentiasa berlumba pada kebaikan. Yang kata Allah laha sabiqun, mereka mendahului kita dan mereka hampir dengan Allah Ta'ala, maka beza sirah doanya. Maka kita meminta kepada Allah, ij'alni sabirina imama, minas sabirina imama, ij'alni minas sadiqina imama. Kita menambah perkataan imam, jadikan aku sabar, golongan imam yang sabar, kemudian golongan dalam qanitin sebagai imam, di dalam munfikin sebagai imam, sebagai panutan. Maka kalian itu hanya ada dua pilihan, sama ada ingin menjadi golongan ashabul yamin yang meminta menjadi orang yang sabar, orang yang siddiq, orang yang qanitin, orang yang munfikin, orang yang mustaghfirin bil ashar, ataupun kalian juga boleh meminta kepada Allah untuk menjadi golongan sabiqun dengan menambahkan perkataan imamah, panutan, sabirina imama, sadiqina imama, qanitina imama, mustaghfirina bil ashari imama, munfikina imama. Maka ini hanya ada dua sahaja pilihan, sama ada menjadi ashabul yamin ataupun menjadi as-sabiqun. فإذا صرت إماما للمتقين وإماما للصادقين والصابرين في المقامات هذه كلها لك مثل أجر من اهتدى بهداك، ولك مثل أجر من اقتدى بك من زمنك والأزمنة التي تأتي بعد، لك مثل أجورهم من غير أن ينقص بعضهم من أجر بعض شيء. Dan apabila kalian capai pada kedudukan lil muttaqina imama ini, kalian menjadi panutan dalam setiap sifat-sifat sabirin tadi, sadiqin tadi, qanitin tadi, maka bagi kalian gandaan-gandaan pahala bila mana ada yang mengikut kalian. Ada yang mengikut kalian menjadi panutan, maka kalian mendapat pahala seperti mana dia lakukan.
tanpa mengurangkan ganjaran mereka. Maknanya kita sama ada pada zaman kita ataupun selepas ketiadaan kita masih lagi diikuti, maka bagi kita gandaan pahala yang berpanjangan tanpa mengurangkan pahala mereka-mereka yang beramal. نكتفي بهذا القدر. نفعني الله وإياكم إن شاء الله، وأكرمنا وإياكم بالعلم والعمل والإخلاص والصدق، وجعلنا من عباده الصالحين بفضله. آمين. إن شاء الله نصلي العشاء، وبعد العشاء نجعل أسئلة وأجوبة. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu sahaja perbincangan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita dan menjadikan kita sebagai orang yang saleh. Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai imam muttaqin dan beberapa doa kebaikan yang telah didoakan. Dan insya-Allah kita semayang Isyak, dan selepas daripada solat Isyak mungkin kita adakan sedikit sisi soal jawab yang ringkas lah. Mudah-mudahan insya-Allah taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kul wahid yu'azzin ba'dain nusalli sunnah azan. Jadi saya kata seorang azan dalam saja, kemudian sembahyang sunat, dan kemudian baru kita sembahyang Isyak lah jemaah. Insyaallah. Syukran laka. Barakallahu.